Saya cerita sakit dulu lah, pasal ramai nak tahu kat mana sakit. Jadinya begini, asal mula yang saya sakit, masa tu orang rumah saya ni nak melahirkan anak yang kedua. Ni saya cerita start sakit. Jadi masa tu saya balik ke kampung ni lah, di Kuantan lah. Jangan tanya lagi deh. Kalau boleh ada soalan dulu, sebab saya kalau dia cerita saya tak baca mesej. Jadi masa tu orang rumah saya nak bersalin, jadi saya dapat cuti kebajikan untuk orang rumah bersalin. Saya baliklah duduk sini. Balik lama dah selesai bersalin apa benda gitu gini deh. Jadi kita ni berakhir juga main bagi hutan. Jadi biasalah kalau dia balik kampung tu, pergi situ, pergi sini apa benda macam-macam lah. Tiba masa dah nak habis cuti tu, saya pun pulang balik bergerak ke pasukan. Balik ke Melaka lah, Kem Terendak dia. Balik bertugas tu, pada sehari yang pertama tu dan seterusnya. Masa tu jugalah saya ni nak diadakan pemakaian pangkat tu. Betul dah. Betul lah hak tu jugalah kita pakak. Masa kita nak pergi buat urusan pakak-pakak tu, saya dah rasa dah kesan sakit saya tu. Dia bermula di situ, tapi saya lawan lah. Maknanya kita ingatkan benda tu sakit-sakit biasa je deh. Sebab dia banyak kaitan. Masa saya balik tu, pasukan ada buat ujian kemahiran, UKA apa benda. Jadi kita tak tahu pucuk dari mana sebenarnya. Jadi sakit ni pun sakit mistik. Jadi tak tahu. Jadi kita balik tu kerja je biasa, dah kerja. Tapi benda tu terasa sakit. Sakit saya tahan. Sakit saya tahan. Sampai dah selesai saya pakak-pakak apa benda semua begitu gini. Dah berlarutan lama juga saya duduk tahan gitu. Pada satu hari tu nama saya naik exercise. Exercise karak di Pekan Nasi ni. Jadi nama naik. Kita sakit. Kalau kita nak SQ, jadi ada. Jadi tak comel. Bila nama dah naik pergi exercise, takkan kita nak tak payah aku untuk kau lain lah. Aku tak apa sihat. Takkan kita nak atas gitu. Tak boleh, nah. Jadi kita tebing lah. Ini asal dia, asal mula dia. Jadi bila dah naik nama, siapa masa saya pergi dua orang dengan skop dengan benda ni, dengan saing kita. Dah siapa dah buat markah pun dah semua duduk larang hotel gitu gini. Hari kedua. Hari pertama tu kecah dah. Sambil buat kerja. Tapi orang tak perasan. Saya soruk. Saya soruk sakit saya. Hari kedua tu. Hari kedua pada petang tak silap saya. Petang tu saya nak jamu ketua IC makan. Masa tu memang saya dah tak boleh tahan. Saya tahan tapi benda tu orang dah nampak. Saya letak je makanan depan dia tu. Tok IC tanya saya, "Hang kenapa ni? Jalan macam ni tau. Hang sakit apa?" Dia tegur saya macam tu. Saya tak tahu dah. Saya jawab molek. Saya cakap saya tak tahu tu sebenarnya saya ni sakit berasa tu lama dah. Tapi sini ni berasa macam tak boleh nak kawal dah. Jadi sakit dah tu. Saya pun tak tahu pucuk daripada apa sakit. Dia pun diam. Dia diam. Kebesokan tu orang lain mari. Geng-geng kita juga mari. Jadi dia mari tu, dia terus pergi kat saya. Dia kata tak apa, mau kemah ni tak mau kemah-kemah barang. Mau ikut 3 hotel tu balik Melaka pula. Kata buat apa ya? Tak ada. Ni apa ni tu IC royak ke pasukan kata suruh mari tukar mu. Suruh mu balik report sick dia kata. Pula saya pun tak tahu nampak. Jadi tu IC tu dia buat tindakan sendiri. Jadi tak royak saya. Maknanya dia tengok tu, dia tanya sepatah dua tu, dia terus buat kerja dia. Alhamdulillah ada orang pihak kita. Jadi dah kata gitu, kita pun kemah-kemah baju, pun ikut 3 hotel balik. Dia mari hantar tu, saya naik, lopak balik. Balik ke Melaka. Malam tu sampai di 9 Melayu, lebih kurang dalam pukul 8 lebih kat pukul 9 malam. Ni first dia. Malam sampai tu, saya terus pergi ke Resak. 94 hospital. Malam tu, start malam tu juga, doktor cek saya. Dia pening tak ada awak guana, dia kata tak apalah. Ambil aten boleh 2 hari dia tak? Atensi 2 hari. Obat setambung apa gitu gini. Makanlah kita ni obat gogen. Masuk hari nak habis aten, tak boleh seperti sedia kala pun. Dia paruk. Saya pergi balik rawatan. Pergi balik report sick. Sambung lagi 2 hari. Lepas tu habis 2 hari tu, sambung lagi. Sebab benda ni dia tak baik. Benda tu dia sakit juga. Obat makan dah tu. Obat dah tu bagi makan dah. Lepas saya pergi ganti 2 hari. Habis 2 hari ganti 2 hari. Habis 2 hari ganti 2 hari. Dia berlarak seminggu lebih. Yang 2 hari atensi tu, doktor pun dah menikat
tingkatkan attend tu daripada 2 hari dia bagi kat saya, jadi seminggu lebih. Dalam 8 hari, 10 hari dia bagi. Sekali lagi 8 hari, sekali lagi pula dia bagi 10 hari. Jadi dah lepas duk berulang pula 8 hari, 10 hari, 8 hari, 10 hari duk main atensi tu, dia pun pening kepala dah. Dia kata tak boleh lah ni. Awak ni, saya buat surat apa benda semua, nanti bawa surat ni pergi kat pakar. Maknanya saya ni nak kena pergi ke pakar. Dia kata tak apa, doktor ikut awak warna-warna buat tu. Jadi buat, saya pun ambil surat daripada doktor Hak Yasin tu lah, Pak biasa. Buat pergi kat pakar dalam resak tu juga. Gigi lapor situ. Staf-staf ni Messi situ kata kalau awak nak cepat, sini tak ada tarikh yang paling dekat. Takut awak sakit tak boleh nak tahan ni. Jadi kalau awak nak, kita nak transfer awak ni pergi jumpa doktor pakar yang Melaka, dia kata. Kita pun tengah sakit boh. Saya ni sakit. Jadi kita ni kalau boleh nak yang secepat mungkin lah untuk kita pulih dia. Jadi dah dia kata gitu, nak tunggu nanti ada masa dengan doktor pakar di 94 lama. Jadi saya pun kata ke dia, kata tak apalah, kalau kata lama sini, kita cuba terah dulu, minta tolong kat wak surat sikit, kata kita nak hantar pergi Melaka. Jadi buat. Piung saya pergi ke Melaka. Pergi Melaka, doktor kata tak apa. Kalau macam tu, dia cek. Dan dia pun bagi tarikh dalam masa seminggu ke depan daripada tarikh surat tu. Ada kita ambil tu. Dia ambil tu start daripada tu. Rawatan hospital Melaka dah doktor pakar dia jeng. Dia tak boleh pergi buat lalu dah. Dia cek saya ambil dia punya gapo-gapo benda gitu tu kita tak tahulah. Perekat awal. Tak pernah lagi reposit di hospital Melaka. Jadi dia cek kita ikut kadar hak dia fikirlah, kita tak tahu dah, kita serah dia. Dia cek pun tulis surat saya balik endorse itu. Endorse 94. Sebulan lebih. Atensi. Duduk makan ubat, makan ubat. Mutuh ubat. Siapa masa nak pergi jumpa pula pakar, pergi pula. Tak boleh juga. Dia cek lagi, dia buat kajian juga. Dia kaji juga saya, dia kaji juga kau tu, kau ni, kau macam-macam. Lalah siapa yang masuk MRI tu bertahun-tahun bah. Attend saya tu sebulan lebih 2 bulan, jarak untuk kita jumpa doktor tu, dia bagi peluang kita masa tu panjang sebenarnya, dengan bekalan ubat yang cukup lah. Saya kenyang ubat lama bah. Saya kenyang dengan ubat dalam masa berapa tahun. Kadang-kadang siapa saya ambil ubat saya lepas. Kata makan petulur juga, tak makan apa aku sakit juga. Saya ambil ubat sapu dengan ubat tahan sakit. Hak lain tu siapa saya dah tak ada nak makan dah. Apa tak tu? Ni dah siapa lah tahap masa dah lama ni, menikah lama duk ulai mari. Dia kata tak apalah, kita nak masuk awak ni dalam MRI, dia kata. Ini yang terakhir. Kalau masuk dalam ni tak dapat juga, kita akan buat plan lain, dia kata. Ini doktor ni. Siapa masa tu saya masuk MRI tu. Bila masuk dalam MRI, go duduk dalam mesin tu, tubik saya tunggu situ. Saya tunggu, saya nak tahu saya ni sakit apa. Pada dah banyak sangat dah hak yang duk suspek, tapi sahabut tak kena. Saya tunggu situ, tengok doktor duduk kecek dengan doktor lain, duduk kecek duduk tengok ketah. Saya pelik dah tengok mana. Kapan-kapan dia tubik saya. Dia kata, saya tak ada dapat kesan satu pun sakit awak yang ketara, dia kata. Tetapi saya hanya ada sedikit sangat bahawasanya slip disc awak ni memang ada kesan sedikit. Tetapi berapa persen sahaja, kalau ikutkan daripada result ni, awak tak akan sakit macam ni, dia kata. Jadi tak ada dah. Itu yang terakhir MRI ni kira bisa dah punya scan kan. Pak kita tanya doktor, Pak doktor lagu mana kata saya ni? Apa perlu saya buat doktor? Macam mana tindakannya? Dah doktor pun tak reti dah. Macam tu jugalah saya pun. Sebab tu saya buai kadang-kadang ubat tu. Saya tak larat nak makan. Saya makan ubat tak sakit, saya ambil ubat sapu sahaja. Dia kata tak apalah, nanti saya buat satu surat, awak balik pergi ke pasukan, awak serah saja surat ni pada awak punya pegawai. Nanti dia tahu nak buat apa. Jadi kita balik serah gitu, bagi kita cuti attend tu, tapi balik di kampung untuk buat rawatan. Untuk pergi rawat, buat orang kata pergi cari buah bak untuk tradisional. Dia start pada tu lah.
Jadi saya pun lepas pada waktu saya sambung balik pergi ke Resak balik. Dia gi mari lama, gi mari gi jumpa bomo Darushifa. Ada hok yak kerja dengan kita dekat mes Gawar tu pun ada nama ke apa. Dah habis sehari kita. Aduh, tak boleh bah. Saya sampai tahap lumpuh. Sampai tahap kaki saya ni start daripada pinggang ke bawah dah tak boleh nak buat bergerak. Ini kenyataan ni. Dan masa saya kena tu, mak saya panggil saya punya sepupu. Mari urut. Kat hari ketiga dia mari urut, barulah kaki saya boleh digerakkan balik. Tu pula kejadian tu hari tu. Jadi lama lah. Jadi kita ni duduk main mendogel tu lama dah. Dalam masa yang sama, masa tu berjalan. Masa berjalan untuk saya tempuh kepada sambung saya tu. Itu masalah tu. Jadi saya masalah dengan nak lari kat mana? Nak teruh ke? Ataupun kita nak buat ke mana? Saya jeng. Saya nak bergerak pergi mari pun susah. Dah kaki duduk gini. Nak backup tak boleh, nak straight tak boleh. Agak mak kita hak sini siapa pergi jaga kita sana. Duduk atas kursi roda sama kena tolak pergi mari. Mana berok kecing pun payah duduk di rumah. Bila kita start ikhtiar daripada doktor bagi tu, saya jumpa ustaz tu, jumpa ni, jumpa hot tu. Jadi sikit-sikit saya berasa macam nak pulih. Tapi dia tak pulih terus bah. Dia macam nak pulih sikit-sikit. Dalam masa yang sama, saya tak putus juga buat rawatan dengan 94 hospital. Jadi dalam masa yang sama, doktor, pihak doktor semua tahu saya buat rawatan dengan hot tradisional ni. Sambil-sambil saya buat rawatan lagi susulan dengan 94. Jadi lama kelamaan doktor tengok prestasi saya tu macam nak beransur pulih. Daripada atensi dia bagi kepada ATMB. Masa ATMB tu saya pulang masuk balik bekerja. Tetapi bekerja pun dalam keadaan ATMB. Tak boleh kerja berat, tak boleh nak baris, tak boleh nak gapo. Jadi payah juga. Masa saya kerja tu lah. Orang kata, guano lama tak ada. Ingat ke posting kau gapo. Siapa macam tu, bayangkanlah. Orang tak tahu nak yawi. Dia kita sakit lama. Ya. Jadi siapa macam tu, kita pun jadi tak sedap dah lah. Kerja saya dulu lagu mana, dengan lo ni lagu mana. Jadi tak sedap dah. Jadi seruk, aduh tak sedap weh nak kerja lagu ni. Orang pergi operasi, kita tak pergi. Orang pergi latih hair, kita tak tubik. Orang buat begitu, kita tak boleh. Orang baris, kita tak masuk. Jadi, aduh. Habis baju hijab hair dah. Jadi saya pun berasa, mungkin setakat ni kot rezeki aku dalam tentera ni. Berat sangat hati nak tinggal abah nak ayawi. Tetapi saya bincang dengan rumah saya lagu mana kita takkan nak kerja lagu ni. Pulak sakit kita ni, sakit yang tak ada hitam putih daripada doktor. Memang sakit kepala. Saya tak ada hitam putih pengesahan yang sahih daripada doktor bahawasanya saya sakit. Dia tak ada. Cumanya doktor tu memahami, dia suruh saya balik bagi surat tu bahawasanya pergi buat perubatan tradisional. Bila duduk main dengan baris sakit tradisional ni boh, kita nak tahu nak kecek boh. Kita kecek orang ya tak ya. Ya kamu ni. Oh dia jadi gitu. Faham tak? Dia jadi gitu. Susahnya saya nak buat apa-apa pun tak boleh. Orang duduk tekan saya suruh buat medical lah gapo. Dalam masa mana saya nak buat? Dalam masa tu juga kita kalau nak buat medical, kena sambung perkhidmatan juga lagi. Macam mana? Saya jam pala meki. Siapa maju pun masuk temu dogasi meja saru. Puah dia pujuk rayu saya. Jangan mi. Kalau boleh terus dah. Aku tolong mau dia tu. Kata tu kita puah dah tu memang meki lama. Tu baru masuk pula memang itu tu masuk. Memang kita biasa dah tu kata. Tapi tu baru masuk sini pula saya dah lama dah lah. Dengan hosi sebelum ni kata jeng saya. Tu tak apa tu kenal saya. Pahak lain mari masuk tak kenal tu jadi payah sikit kata tu. Puah lah. Dia kenal kita jadi Allah lah. Jadi sebuah salah benar. Dia kata kalau gitu minta apalah. Moga demo pun dah buat putusan gini pun saya pun tak boleh buat apa juga. Dia kata ayah harap-harap besok demo duduk luar tu semoga sembuh dia kata. Semoga dapat perjalanan yang molek lah. Demo berhenti pun dengan cara gini pun berhenti cara jalan baik dia kata. InsyaAllah dia kata. Dia sokong lah saya. Dengan keputusan yang saya buat tu, saya cerita panjang lebar daripada A sampai Z ke dia pun,
dia pun pehel kita. Jadi kita pehel dia pehel kita juga. Walau dalam masa yang sama, dia sayang lagi kita ni, suruh kekal dalam perkhidmatan. Tapi nak buat guana. Tak ada jalan. Saya buntu nak ayat wih. Saya tak tahu, tak ada arah nak pergi. Orang kata nak telan mati mok, nak luah mati pok ni, jadi lagu tu. Jadi keputusan dia tu saya ambil jalan, berhenti dengan cara yang baik. Tak ada medical board, tak ada gapo pun. Alhamdulillah, ya. Urusan-urusan saya, masa saya duduk peralih ko gapo, ramai yang membantu. Ramai cik-cik yang dah pencen sekalipun, yang kenal kepada saya, dia bantu saya. Nak Cik Ming apa benda, dia ambil buku merah pun tak perlu baris, tak perlu duduk sana apa benda semua. Alhamdulillah lah, urusan saya dipermudahkan. Ramai kenal orang kita dah buat baik dengan orang balas baik balik dengan kita. Alhamdulillah saya dulu pun. Jadi siapa gitu saya balik kampung lah lepas pada tu. Lepas pada tu pun tak pulih lagi. Dah dapat buku merah, dah dapat IC awal gapo pun. Saya belum pulih sepenuhnya. Masih kecok saya jalan. Nampak? Lama pula saya balik duduk sini. Yang kejadian saya nak pergi jumpa ustaz yang nak jadi saya berubat tu, saya duduk main buka YouTube. Saya buka-buka duduk main belek YouTube. Ada satu YouTube tu, dia kata kalau kita nak tahu kita ni ada gangguan ke apa, klik tekan dengar benda tu. Maknanya ayat ruqyah tu. Saya pun klik benda tu. Ni secara spontan je sebenarnya kejadian ni. Jadi saya duduk depan ni, saya tekan saya pasal situ. Dia kata dengar, jangan ikut. Buat tak tahu lah dia kata. Saya buat tak tahu, saya pasang ayat ruqyah tu. Saya pasang. Bila dah habis, saya baca pula bawah dia tu, apa kesan dia bila kita dengar. Jadi bila saya baca, kesan yang dia tulis tu, ada sedikit sebanyak pada tu berlaku waktu saya dengar ayat ruqyah tu tadi. Jadi di situ tergerak hati ni. Kalau gitu maknanya aku nak tera lagi lah. Cuba lagi lah. Tapi dalam masa yang sama, bila orang kata nak bawa saya pergi, saya jadi berat hati. Aku kata malah lah pula. Rasa macam jadi sehat pula. Ada juga jadi rasa gitu. Ini nak banyak pengalaman saya. Jadi pergi mari sampai satu masa tu lah. Malam tu, lepas saya makan nasi, lepas pada waktu tu, tak berapa lama dalam 2 minggu lepas hari tu, saya makan nasi, lepas main isyak tu, orang rumah, adik-beradik saya bawa pergi. Di sekolah Batu Tiga. Sini lah kat kampung kita ni, sekolah lama saya dulu. Jumpa ustaz situ. Dah bawa barang-barang gapo dia hak dia nak air 5, air mineral apa minyak apa ni? Minyak ada tu minyak dekat Arak tu. Jadi bawa barang-barang tu gitu. Itulah saya mutah. Dan sebelum ni kita aja tengok dalam cerita, dalam TV deh. Ada orang buat berlakon, barang-barang gini, deh. Mutah tubik benda-benda pelik-pelik. Itulah yang kali pertamanya yang berlaku pada diri saya sendiri. Ini nak cerita bah. Maknanya benda gini dia bukan kata rekod semata-mata. Mana kita duk tengok, kalau kita tak je tengok kita kata belawak tu. Deh, ramanya termasuk saya dulu gitu juga. Saya tengok orang duduk wah tepik katakan masuk atu ke apa. Saya duduk gitu kat orang. Kata pelawak lah apa gitu gini. Saya sendiri pun gitu bah. Tapi benda bila kena pada kita sendiri, baru kita sedar. Allah, memang kena bah. Mutah darah bah, ya, mutah darah beku tu besar-besar ibu jari ni. Bukan seketul 2 ketul. Ya, banyak, saya rasa lebih pada 10 ketul. Saya termenung. Mutah yang pertama tu, selepas kali kedua dia baca ruqyah dan dia tepuk saya selepas saya minum air yang dia suruh minum tu sikit, dia dah standby siap dah bekah. Memang dia dah tahu dah saya akan muntah. Memang muntah. Dia bukannya dia buat gapo, baru ustaz tu dia pegang gitu. Lepas dia baca dia tepuk. Dia tepuk atas belakang, dia tepuk. Muntah darah beku dengan landai warna hitam. Saya ingat lagi. Sebiji nasi orang kata tu boleh kira. Padahal lepas makan nasi baru lagi. Biasanya kalau kita lepas baru makan nasi, dia kita mutah, automatik akan keluar semua nasi itu. Sebab baru sangat. Dalam 15 minit kejadian lepas makan nasi tu saya pergi. Sepatutnya bila saya mutah, saya akan keluar balik nasi tu. Ini tak ada nasi bos. Yang keluar ada ketulan darah beku dan juga landai hitam. Mata saya nampak begitulah. Mata ustaz tu wallahualam saya tak tahu. Jadi lepas dah segar tu, lepas dah duduk bulan mutah.
Dia kata kalau awak rasa nak mutah, mutah lagi. Biar siapa tak ada yang awak rasa nak mutah tu. Dia mutah, saya mutah. Dia tanya, ada lagi tak rasa? Masih tak ada dah. Tapi rasa perik ni ustaz. Itu biasa dia kata. Itu biasa. Maknanya awak rasa perik tu, itu mungkin bekas sel dia tu lah. Tak apalah, nanti balik ambil air 5 ni, mandi gapo, minum minyak tu apa benda semua dengan air campur gapo. Saya ikut belaka. Ni dia kata nanti lepas sungai niat molek. Lepas sungai niat molek. Saya tanya dia lagu mana ustaz? Kata, adakah benda ni mari gini, benda ni mari gini? Ha tu yang dia kata kita tu. Dia kata sakit tu hai bagi, sembuh pun tu hai bagi. Awak ikhtiar, saya pun hanya membantu. Allah Ta'ala belaka hak izin, dia kata. Jangan fikirlah, dia kata nak fikir mungkin ada orang buat ko, mungkin begitu ko, mungkin begini ko. Ya tak mustahil, dia kata. Tetapi janganlah kita ni hidup dibelenggu dengan benda-benda macam tu. Kalau tidak kita tak akan hidup dengan aman tenteram, dia kata. Maknanya kita duk fikir semua, siapa dia buat aku, siapa dia buat aku. Siapa sudah kita tak boleh nak hidup aman, dia kata. Tak payah fikir, yang penting awak sembuh. Hak tu ada pesan saya. Dia pesan saya gitu, saya pun pegang. Lagu mana pula ustaz, adakah berapa-berapa yang perlu saya buat amalan selepas pada ni? Sekiranya saya takut lemah. Sebab dia kata bila dah terkena, maka lorong tu dah ada. Bila lorong dah ada, takut salah mudah pula awak kena nanti. Jadi amallah benda-benda ni, insya-Allah awak cuba bawa selepas kepada kehidupan yang ni. Nanti kalau dah berasa kurang ataupun datang balik, awak mari lagi. Mari lagi dan mari lagi. Saya ulang 2 kali. Kali ketiga saya suruh dia mari kat rumah saya ni. Saya panggil semua adik-beradik saya. Sekali arung dia buat dalam rumah ni. Ini pengalaman saya nak yawi. Ya. Kali kedua saya pergi ulang. Darah beku dah tak ada. Cuma saya muntah kepada lendir yang hitam. Kali kedua, lepas habis alat-alat air apa benda semua tu, saya repeat balik ke dia. Dan dia buat lagi sekali. Saya muntah lagi kali kedua. Yang pergi kali kedua, muntah lendir saja. Tapi darah beku dah tak ada. Yang kali ketiga, saya dah tak rasa nak muntah. Di rumah ni. Di rumah ni. Tetapi dalam masa yang sama, ada 2 orang adik saya yang muntah. Ni di rumah ni. Benda-benda macam ni, kita tak boleh nak kata tak percaya. Ya, saudara-saudari, saya rasa dalam ramai-ramai ni mungkin pernah berpengalaman seperti saya, jenis sakit mistik macam ni. Ikhtiarlah berubat insya-Allah. Ya, yang tak biasa kena, awak jangan celupar mulut seperti saya dulu. Ya, kita kena percaya bahawasanya makhluk-makhluk syaitan, jin, iblis ni ada. Dia memang ada dan dia akan tetap akan kacau kita kat mana-mana sekalipun. Tak kira dia mari daripada orang hatta kau, gapo kau, terkena kau. Dia memang ada bah. Jadi berhati-hati semualah. Ya, kalau boleh amalkanlah benda-benda yang boleh mendindingkan diri kita daripada kena benda-benda macam tu. Kalau dah kena, kita tak akan perasan dah. Kita, tubuh kita ni tak akan perasan sedar-sedar sakit. Sedar-sedar sakit yang tak amat-amat sakit. Doktor pun tak payahlah. Doktor masuk MRI saya. MRI saya tak ada. Tak boleh detect dia. Tetapi doktor pun berpengalaman lah. Ya. Dia lepas masuk MRI tu, dia terus buat surat suruh saya pergi cari perubatan tradisional. Doktor pun memahami sebenarnya. Tetapi biarlah kita ikhtiar ke doktor dulu. Bila kita sakit, kita ikhtiarkan dengan doktor dulu. Lepas pada doktor tak ada, mesti doktor tu sendiri yang akan sarankan kita pergi cara berubat kampung, berubat tradisional. Biasanya macam itulah, biasanya. Jadi sini dulu saya cerita bab pengalaman hot start daripada sakit sampai ke sudah kita sembuh seperti sedia kala saat itu. Alhamdulillah, insya-Allah ya, saya nak baca mesej mula ni deh. Jadinya saya sambung balik sekat mana tadi yang saya baca. Adi jadi deh. Ya